lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah saya akan sambung kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun lebih terkenal juga kitab ni Syama'il Imam Tirmizi. Hadis yang kita akan bincang pada malam ni hadis yang ke-13 kalau dalam kitab ni muka surat 51. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Laits bin Sa'd an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbun min ar-rijal ka'annahu min rijal shannu'ah. Dia ada tasydid tu sebenarnya, shannu'ah. Ka'annahu min rijal shannu'ah. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqraba man ra'aitu bihi shabhan Urwah bin Mas'ud. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabhan Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man. Kalau kita baca kena baca jangan aqrabu man, itu salah bentuk baca. Dia kena sambung tu. Aqrabu man, dia kena baca gitu. Sebab man tu jadi mudhafun ilaih pada aqrab. Dia mudhaf dengan mudhaf lah, tak boleh pisah, dia kena sekali baca. Sebab kita kata ini rumah saya. Tak boleh ini rumah saya, ini rumah saya. Itu dia panggil mudhaf ilaih. Jadi kalau kita baca, kalau kita faiza aqrabu man raaitu, neng lah harapnya salah parut lah tu. Dia kena baca faiza aqrabu man raaitu bihi syabahan sahibukum. Gitu cara baca dia. Molek juga pun kita kalau nak terbaca hadis tak. Weekly kata gini. Ni benda-benda gini. Mana kalau orang baca, kalau dia baca kita boleh tahu dia tak faham ni. Pendek boleh. Boleh terang molek juga tu. Latih Kalau anak dulu memang gitu masa ngaji saya terbaca. Ya kalau tak kena ya tegur tu jadi boleh ilmu pula situ. Sebab saat ni kalau kita tahu itu fa idza aqrabu man raaitu. Sepatutnya fa idza aqrabu man raaitu bihi syabaha. Jadi aqrabu man itu mana orang yang hampir benar. Syabahan serupa, mirip lah. Tu sahibukum waktu jadi khabar lah. Sahibu tu khabar. Kalau ngaji bahasa Arab mudah nak tu. Khabar ni gapo dia kalau bahasa Melayu ni subjek predikat tak? Gitulah. Mamu bahasa Melayu tak itu gitulah kan, mudah kan. Yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabha Dihyah. Betul tak? Okey. Cuba tengok terjemah dia. Jadi Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, para nabi diperlihatkan kepadaku. Maknanya Allah tunjuk nabi tu. Nabi-nabi dululah pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nabi pun kata, ternyata aku tengok Nabi Musa ni adalah darbun di antara darbun ni, maknanya lebih kurang ya. Sahih dia tu dengan laki-laki biasa. Laki-laki biasa tinggi ni lebih kurang. Darbun tu makna gitu. Lebih kurang rata-rata lah kalau terjemah dia ni kan. Darbun kalau mana semacam. Darbun kalau harfiah dia semacam di antara mana lebih kurang lah serupa. Bukan kata tinggi ataupun rendah dah. Seakan-akan ia adalah daripada kaum laki-laki shannu'ah. Shannu'ah. Dia buat bawah lepas ni kita tengoklah apa maksud shannu'ah tu. Ni nama satu bangsa lah, satu kabilah. Aku melihat Nabi Musa. Maknanya lebih kurang, tidak kata tinggi sangat.
Aku melihat Nabi Isa bin Maryam pula, ternyata dia ni mirip dengan wajah Urwah bin Mas'ud. Ni antara cendekiawan sahabat. Urwah ni orang alim lah. Di kalangan sahabat ni, Urwah bin Mas'ud ni antara yang alim lah. Supaya Abdullah bin Mas'ud tu tokoh-tokoh lah ke tu, tempat rujuk. Aku melihat Nabi Ibrahim, ternyata ia sangat mirip dengan temanmu ini. Akulah. Aku maksudnya. Nabi Ibrahim tu Nabi kata nak serupa dia. Muka dia tu meh aku. Nabi Ibrahim. Aku melihat malaikat Jibril, ternyata dia ni sangat mirip dengan Dihyah Al-Kalbi. Yalah, masa dia berupa tu lah, asal dia tidak serupa. Sebab acak kali dia pergi sampai ke wahyu tu, dia berupa dalam Dihyah. Banyak riwayat sebut gitu. Aisyah pernah tengok Jibril, dia tu serupa dengan Dihyah. Baik, di sini ada 5 perkara lah. 5 perkara yang dipetik sebagai huraian. Yang pertama sekali, kata-kata Abdullah bin Jabir bin Abdullah ni, dia kata ternyata ni hak dia cerita ni, hak Nabi sebut lah. Nabi sebut mengikut riwayat Jabir. Jadi Nabi kata para Nabi ni Allah tunjuk pada aku. Apakah tunjuk semua ke, wallahu a'lam lah. Tapi para Nabi ditunjukkan kepada aku rupa dia. Jadi apakah kita kata ditunjuk pada Nabi ni dalam mimpi ke, ataupun dalam semasa dia Mi'raj ke langit tu, masa Isra' Mi'raj tu? Ulama khilaf lah di sini. Ada kata dalam mimpi, ada kata boleh jadi juga semasa di Isra' Mi'raj itu. Isra' tu pada Mekah ke Palestin, Mi'raj tu pada Palestin ke Sidratul Muntaha tu. Boleh jadi dalam mimpi. Tapi kalau kita tengok sini, kalau kita tengok secara nas ini, makna boleh jadi belaka tu. Sebab dia guna uridah. Kalau dia guna ru'i tu misalnya, tu maknanya dalam mimpi lah. Dalam mimpi kalau begitu. Ni uridah, dibentangkan. Boleh jadi belaka. Yang kedua, perkataan Nabi, ternyata Nabi kata Nabi Musa ni adalah darbun di antara lelaki. Apa maksud darbun? Tak ni ana sebut dah dia wak sini. Maksudnya tinggi Nabi Musa tu, tinggi dia tu rata-rata kau lelaki. Mana supaya ramai-ramai ni lah. Tidak kata tinggi benar, kau saya normal tinggi. Seperti pala beza dengan orang lain. Tinggi. Baik dalam ukuran tinggi maupun besar, saiz badan pun lebih kurang. Tidak kata jauh sangat beza. Tu. Jadi perkataan Nabi lagi seakan-akan Nabi Musa tu dari kaum lelaki Syanu'ah. Syanu'ah ni adalah salah satu suku dari ni puak-puak tinggal ahli Yaman, penduduk negeri Yaman. Salah satu suku bangsa dia. Kabilah di Yaman. Mereka dikenal memiliki badan yang kuat, tegak serta penampilan indah. Gitu. Jadi maknanya kalau di kalangan puak-puak di Syanu'ah ni, memang puak dia gitu belaka tu. Malah gitulah Nabi Musa. Mana tidaklah kata bila tengok bezom nah dengan puak kita tu. Tidak gitu. Darbum minar rijal, rata-rata supaya ramai-ramai. Yang ketiga, kata Nabi lagi, aku melihat Nabi Isa bin Maryam, ternyata dia sangat mirip kepada wajah Urwah bin Mas'ud. Beliau menyebutkan bahawa orang yang mirip dengan Nabi Isa adalah seorang sahabat yang mulia. Ni ayatnya kelebihan lah ni. Kelebihan Urwah ni termasuk dalam manaqib Urwah bin Mas'ud, kelebihan dia. Ada anda tengok dalam internet, anda tengok lama dah tengok ni. Rasanya hak ni dalam masa PKP dulu. Nak ayatnya ada seorang yang dikatakan keluarga Rasulullah biasa juga mari sini. Dia kata muka dia tu main nak sopom. Ada orang mimpi jumpa Nabi, dia tu main nak sopom dengan Nabi, muka dia ada sebut gitu. Dia gini sebab tu kalau dalam kitab, kalau ada orang sebut jumpa Nabi, maknanya ulama akan tanya lah ke mana. Cuba ayat ciri-ciri muka Nabi. Kita nak tengok dulu. Nak tengok dulu. Kita tak terima selalu. Ulama kita dia style gitu. Patana tengok juga. Kawai tu lah juga. Yalah kawai tu lah. 37 dah. 38 lah. Mari pula. Dia suhama tu bismillah 78 ni dah. Baca bismillah 780 kali. Tak? Fadilatnya gini. Bila habis 780 kali tu,
suruh baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, mana Tuhan akan penuhi permintaan kita. Supaya Nabi dah cara Nabi tak ayat kita, tak ada hadis sebut itu, tak ada. Apa agak ni, lemah itu. India je pun Nabi, je pun Nabi. India tidak Islam dah. Yang hadis Syamai macam mana tak tahu. Benar-benar gitu. Kalau boleh cuba elok, takut timbul fitnah. So baca 780 kali. Dia sebut nah, jangan lebih jangan kurang. Sepon Nabi dah kecil. Nabi kata 33 kali, Nabi tak kata jangan lebih jangan kurang. Satu kali lepas semaya ni jangan lebih jangan kurang. Lepas tu akhir sekali habis 780 tu 780 kali baca wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan akan makbul ke. Bagaimana orang kini mani aicar sebenarnya. Sebenarnya lah. Biar dia sedar sikit kemampuan dia. Hak kita ni setakat mana. Dia ada hak dia dalam agama ni. Jangan melebihi hak. Tu bagaimana lebih hak tu. Lepas tu kalau orang lain lagi, mimpi Nabi kata tak bukan 78 ni 87. Tukar tu. Nak kata lagu mana? Jadi bagi lagu tu tak boleh. Orang nak rujuk tak boleh. Mereka tak ada dalil. Baik. Tu ana tengok tadi tu. Cuma ana tengok situ nampak tak ingat. Tapi baru tu hari ni. Hari ni baru 78 ni. Ustaz awal 2 tahun 3 tahun. Sebut dah tu. Apa? Lepas tu diperkuatkan ada orang Kelantan di waktu orang ni kan. Sebut pula. Nak sebut kan nama dia tak sebut lah. Dia depan apa tu? Selebriti selama 78 ni. Baru benar-benar lagu tu lah. Dia siap wik kelebihan lah. Ada fadilah lah. Lepas tu rakyat jangan lebih jangan kurang. Mana kena kira jumlah tu. Benar-benar lagu tu tak boleh. Nabi yang boleh ayat gitu. Rosak tu kalau lagu tu semua orang boleh kecek lagu tu. Sebab itulah bagaimana orang gini dia ajah biar orang terima. Lepas tu dia ayat dia nak ayat. Tu bahaya. Baik, seterusnya. Aku melihat Nabi Ibrahim, ternyata dia sangat mirip dengan wajah aku. Tu anak terjemah mahfuz lalu. Serupa dengan aku. Iaitu dirinya sendiri, Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, aku melihat malaikat Jibril. Kena ingatlah hak ni ketika dia berupa dalam rupa manusia. Dia sangat mirip dengan Dihyah Al-Kalbi ni. Dihyah ni adalah Dihyah Al-Kalbi. Dia ni salah seorang sahabat yang paling ajmal. Ganteng ni mana ajmal, paling comel. Dia kalau sahabat ni antara paling comel. Malaikat Jibril ketika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjelma dalam rupa manusia. Kadang-kadang bahkan ulama kata acak kali lah dalam rupa Dihyah. Baik, seterusnya hadis yang ke-14. Wa bi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-ma'na wahid qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'idin al-Jurairi. Supaya Quran pun kalau tanwin bertemu alif lam agak kena tubik nun kecil kalau kita baca. Sa'idin al-Jurairi. Qala sami'tu Abu Tufail yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ard ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li. Qala kana abyada malihan muqassada. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Tufail. Kata beliau, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di muka bumi ni lah masa dia sebut ni, di muka bumi saat ni masa dia sebut ni, tidak ada lagi orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Dia seorang yang ada sahabat masa ni. Aku berkata, kata perawi tu, kata apa ni, Sa'id je lah, Sa'id Jurairi, dia kata kepada Abu Tufail itulah, sebutkan ciri-ciri beliau sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Maka Abu Tufail pun jawab, Nabi ni berkulit putih, malih muqassad. Apa dia malih tu selepas ni dia sebutlah, malih muqassad. Berkulit putih, malih. Malih ni kita jumpa dah sebelum ni, putih bukan putih sepuh patu Jepun. Tak nak kata ni, warna putih tak ada juga warna merah-merah sikit. Putih kemerahan lah kita kata.
Putih bala. Bukan putih bala je ni, putih tak comel putih tu, ni putih comel. Ada anak pernah sebut hatu Jepun, dia nemu dia hatu Jepun lah mana Ustaz? Kata payah tak tahu hatu Jepun. Hatu Cina. Hatu Cina. Jepun ni hak uduh. Uduh. Udah lah. Hak lopat dia lah. Hati Cina. Jadi putih gitu. Tidak, Nabi tidak gitu. Itu maksudnya. Okey, tak apa, kita tengok sini. Baik, kata Abu Tufail, aku pernah melihat Nabi SAW. Dan di muka bumi ni saat inilah masa dia sebut ni, tidak ada lagi orang yang pernah melihat Nabi SAW. Mana yang masih hidup tu maknanya bukan Nabi yang masih hidup, tu bahasa dia. Mana orang yang masih hidup dulu dia tengok Nabi, dia masih hidup lagi lah. Tak ada, aku seorang. Tu dia nak ayatnya. Baik, maksudnya semua sahabat sudah wafat pada waktu ni. Tidak ada yang masih hidup kecuali dia saja. Dia sendiri pun, dia pun wafat pada tahun 100 Hijrah. Memang Nabi sebut 100 tahun lepas ni tak ada lah sahabat. Memang Nabi sebut betul ni. Ada juga yang mengatakan Abu Tufail wafat setelah 100 tahun. Sama je makna 100 tahun lah kira tu. Tu. Dan ia adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Di sini dia menyebutkan 3 ciri Nabi yang sangat padat makna dia. Pertama sekali, kulit putih, malih dan muqassad. Apa dia maksud kulit putih? Ni kita cerita dah dulu. Bicara dah putih lagu mana tu? Perkataan malih berasal daripada malahat, iaitu keindahan dan keelokan dalam penampilan beliau, ciri beliau dan kulit beliau. Mana kalau putih, tidak, kalau putih sepus, putih kertas, tak comel. Putih ni putih kemerahan. Dan penampilan itu makna malih. Putih tentu putih ni kan banyak jenis putih ni. Ni pun putih, ni pun putih, tapi putih lagu mana? Malih. Putih comel. Tu nak ayat. Kemudian muqassad. Kalimah muqassad pertama kali kita jumpa. Sebelum ni tak jumpa lagi. Muqassad. Muqassad ni artinya pertengahan. Maksudnya Nabi ni dari segi tinggi pertengahan. Warna kulit pun tidaklah kau putih sepul tu, pertengahan, tapi putih lah. Besar dia pun pertengahan. Kerinting pun tidak sangat kerinting. Semua tu orang panggil sederhana, pertengahan. Dah ni pun kita bicara sebenarnya. Cuma istilah muqassad ni tak guna. Sebelum ni guna kalimah lain. Baik, seterusnya. Hadis yang ke-15. Wa biqala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman. Qala hadatsana Ibrahim bin al-Munzir al-Hizami. Qala hadatsana Abdul Aziz. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri. Kalau nak sambung tu bin kecil lah. Abi Thabit Sabitin Az-Zuhri. Sebab tadi lah. Sabitin Az-Zuhri kalau nak sambung. Kata ni bertemu ngalih lah tu. Baik. Qala hadatsani Ismail bin Ibrahim ibnu akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain idza takallama ru'ya kan-nur yakhruju min baini thanayah. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergigi ni, gigi depan, gigi segini, gigi depan ni dia tidak apa, ada sedikit enggal lah. Enggal tu ulama kata tidak jauh sangat, cuma nak lekat makan dia payah. Mana kalau lekat pun cokeh tu mudah. Tu makna enggal setara tu ya. Sebab kalau enggal dah tak comel. Ni sederhanalah juga enggal tu. Jika dia kecek, jika dia berbicara, jika dia bercakap, maka seakan-akan terlihat cahaya keluar dari celah-celah gigi seri tersebut. Nampak macam cahaya. Penulis semoga Allah merahmatinya, menutup perbahasan bab ini dengan menyebutkan hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk bab yang kedua tu, dia pun habis dengan hadis ni, Imam Tirmizi. Ni ulasan, ni lah ulasan apa ni? Abdul Razak ni. Abdul Razak Badar ini. Dia kata penulis yang ni Imam Tirmizi lah. Semoga Allah merahmati Imam Tirmizi. Jadi dia menutup perbahasan bab ini dengan menyebutkan hadis Ibnu Abbas ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigi dia tu
mana senggai lah, kita renggai, tidak rapat molek. Gigi seri ni, gigi seri adalah gigi yang sudah diketahui maknanya, kita bincang dah mereka awal lagi. Renggang adalah celah yang ada antara dua gigi yang berdekatan, mana tak rapat gigi Nabi tu. Bentuk seperti ini dianggap indah, comel lah. Senyum tu nampak mudah nampak seri. Dan Nabi SAW adalah orang seperti itu. Oleh sebab itu Ibn Abbas menegaskan, jika beliau SAW berbicara, maka seakan-akan terlihat cahaya keluar dari celah-celah gigi seri tersebut. Gigi arnak lah, gigi depan ni. Baik. Bagus dia. Syekh Abdul Razak ni bagus, dia buat mari ni. Dia takut kita tengok tu kata ada cahaya kata Nabi tu. Saya tak faham. Boleh jadi masalah pula. Dia pun ayatlah sini. Penyebutan ciri-ciri Nabi SAW bahawa terlihat cahaya keluar di antara gigi-gigi serinya, dan bahawa Nabi ni ada disebut sebelum ni seperti bulan, muka cahaya muka dia tu dilihat dari sisi bersinar-sinar, atau ciri-ciri lainnya yang semakna dengan hak ni. Tubik cahaya, ikutlah asalkan nampak. Acak kali sebut tubik cahaya, gigi sebut tubik cahaya, muka sebut cahaya bulan. Dalam masalah ini, kata Syekh Abdul Razak, Dr. Abdul Razak ini, sebahagian penulis tentang ciri-ciri Nabi SAW telah salah faham. Mereka menganggapnya bila ada cahaya sebagai cahaya asli yang dapat terlihat. Mereka menganggapnya sebagai cahaya asli, makna cahaya tu dalam dia keluar, itu makna cahaya asli. Sehingga mereka mengartikan, mereka memahamkan, mereka sebut bahawa Nabi SAW bersinar yang menerangi sekitarnya. Jadi cahaya tu keluar daripada Nabi, menyinari sekitar dia. Bahkan sebahagian penulis pula sebut, ketika dia sebut ciri-ciri Nabi hak tubik cahaya ni lah, dia kata bahawa Nabi tak ada bahaya. Ada bahaya ke mana? Muka dia cahaya. Tu tubik kata Nabi tak ada bahaya pula. Kerana mereka menganggap bahawa cahaya tersebut adalah cahaya yang nyata. Sedangkan cahaya tu nak ayat comel je. Bercahaya molek warna hari ni. Kau nak nikah lah. Bercahaya tu berseri, bukan tubik cahaya. Sebab kita kecek ni. Ni dia pakai cahaya semua tihak daripada dalam tubik keluar. Ini adalah pemahaman yang salah. Banyak hadis yang menerangkan kesalahan pemahaman seperti ini. Di antaranya hadis Aisyah. Bila dia sebut hadis Aisyah, dia cerita. Ni cerita dia dengan Nabi lah. Masa giliran Nabi, giliran dia. Dia kata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash faltamastuhu fawaqa'tu yadi ala batni qadamih wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik. Suatu malam aku pernah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Mana dia olah-olah tangan tu tak ada, Nabi duduk tidur tapi dia tak ada. Dia rasa-rasa tak ada. Bahasa Kelantan rasalah. Rasa-rasa tak ada. Lalu aku meraba-raba dengan tangan aku lah. Ternyata tangan aku menyentuh telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, punya ada budak mayang. Dan ketika itu beliau dalam posisi sujud. Telapak kaki muka sujud, kaki duduk tegak gitulah. Kedua telapak kakinya mansubatan, dalam keadaan tegak lah muka sujud tu. Rapatnya kita kata ujung ibu jari tu. Baik. Beliau membaca doa ni masa sujud tu. Ya Allah, aku berlindung kepada redamu dari murkamu. Aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Mana aku berlindung kepada ridhamu dari murkamu. Aku berlindung kepada keampunanmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepadamu dari murkamu. Aku tidak dapat menghitung pujian bagimu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau puji atas dirimu sendiri. Baik, apa maksudnya? Kenapa Syekh Abdul Razak wa mari ni nak ayat bab cahayanya? Cuba tengok. Ni mafhum mukhalafah lah, dia panggil mafhum mukhalafah. Seandainya cahaya yang menjadi ciri Nabi SAW adalah cahaya nyata, hak daripada dalam tubuh dia keluar, kalau dipahagi tu oleh setengah penulis, maka Aisyah tak perlu cari Nabi muka gelap malam.
ketika masuk masjid dengan cara berjalan di tengah-tengah gelap, malah tangannya meraba-raba, mana tak nampak tu. Maknanya dia jalan masuk masjid cari Nabi. Bila tengok Nabi tak ada tempat tidur, dia masuk kuk khawkhah tu, maknanya gelap, siapa dia kena raba gitu. Tiba-tiba tersentuh dia kaki Nabi ketika Nabi sujud. Lepas tu kalau Nabi tu percaya kan, raba awak ke dia, tengok, wah, dah curah nampak tepi tu. Tak ada pula Aisyah gitu. Hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak menjelaskan kesalahfahaman orang yang memahami bahawa hadis-hadis yang berisi tentang cahaya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya nyata yang keluar daripada diri Rasulullah sehingga dia menerangi di kawasan sekitar dia. Tak betul tu. Tak ada sah pun. Maknanya hak kata tu cahaya tu faham dia. Faham penulis. Huraya dia. Dia faham gitu. Nasnya tak ada sebut. Habislah bab tu. Hak bab fizika Nabi habis itu. Berapa hadis pun ni? 15 hadis. Nah, 15 hadis betul tak? 15 hadis lah. 15 hadis. Okey, sekarang ni kita masuk bab yang kedua. Bincang tentang cincin kenabian, khatmun nubuwah itu. Cak kenabian, cincin tu lah. Ada. Waktu cincin lain, waktu cincin atas belakang ni. Waktu cincin lain, waktu lain dia cuma dia sebut gitu juga. Bukan cincin tu ni. Ni cok kenabian ni. Atas belakang ni kan besar telur burung Nabi kata kan. Tu lain tu. Waktu cincin tangan dia sebut gitu juga. Khatam juga dia sebut. Tapi waktu lain, waktu dah lebak akan datang. Sebab tu kalau kita terjemahkan cok kenabian lah, baru tak keliru. Sebab khatam ni dia cok juga, makna bahasa Arab boleh ikut cok khatam ni. Baik, bab ini berkait rapat dengan ciri-ciri fizika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan cabang pecahanlah daripada bab sebelumnya. Kerana di antara ciri fizika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cincin kenabian. Hak duduk atas belakang dia tu. Cok kenabian. Cincin ini, dia sebut cincin, padahalnya khatam ni bukan makna cincin saja. Cok lah. Tanda kenabian ataupun tanda kenabian tu Allah ciptakan berada di antara kedua pundak Nabi ni atas ni, dan dia bergerak dalam riwayat tu. Kadang dia turun duduk sini, dia gerak sebab ada sahabat tu dia peluk Nabi, dia rasa dia kata duduk sini, sedangkan orang lain kata duduk atas ni. Dia bergerak. Tak ada bunyi lagi ngaku ada cok ni sebelum ni. Ngelada kena wicak lah, ngelada ngaku tu. Dan para ulama sepakat bahawa cok ini, cincin serabut kita tengok cincin tu. Apa dia kata cincin lagu mana dah, cok lah. Ataupun tanda kenabian. Bahawa tanda ini sebagai bukti kenabian beliau. Dia buat apa tanda tu. Akan tetapi mereka berselisih pendapat. Apakah cop ini ataupun tanda ini sudah ada sejak Nabi lahir lagi ataupun baru ada setelah diangkat jadi Nabi umur 40 tu. Tu ulama berbeza pendapat lah tu. Khilaf. Tapi anda tahu jumhur kata tak, lepas tu baru ada. Dan pendapat yang paling jelas berdasarkan riwayat-riwayat dan dalil-dalil bahawa cop Nabi itu baru ada bila terjadi peristiwa belah dada. Hak belah dada ni bila? Ada kata 5 tahun. Tapi ramai ulama dia kata tak, dia kata sekali tu hak berlaku. Dia apa ni? Ketika Isra' Mi'raj tu. Ada khilaf pula situ, khilaf lah. Ada kata 3 kali, ada kata 2. Tapi kebanyakan ahli hadis yang tengok dia kata 2. Masa 5 tahun di Persada Bani Sa'ad tu lah. Ketika dalam penjaga Halimah itu. Yalah. Tapi ada yang kata waktu tidak kuatnya Nuh masa nak Isra' dan Mi'raj itu. Tak apalah tu terkhilaf. Pada waktu itu malaikat Jibril mendatangi beliau, membelah dadanya, mencuci hatinya, jantungnya. Pada saat itu juga ia menandai kenabian tersebut di antara kedua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata gitu kan. Ni paling jelas lah. Tak apalah tu kan. Jadi tanda kenabian ini adalah sekeping lah, ataupun sebuah sekeping lah, sebab dia macam sekeping gitu. Dia sebesar, saya kata macam duit gua sama kita dulu lah, besar dulu. Sekeping daging yang menonjol dari bawah kulit, bukan atas kulit, dari bawah kulit, dan jelas di antara dua pundak Nabi ni, bahu, kepala bahu ni,
dan posisinya lebih dekat ke pundak kiri. Tapi duduk tu dia lebih miring ke sebelah kiri. Tu. Bukan kata tunggu atas tulai belakang tu dah. Duduk atas tu tapi mana tepi tulai belakang talah kiri. Tentang ukurannya disebutkan dalam beberapa riwayat yang disebutkan oleh penulis, iaitu sebesar telur burung merpati dan warnanya mirip dengan warna kulit. Dan ini sebenarnya dia gini, akhir-akhirlah kita akan bincang ni dalam hadis-hadis. Dia macam, dia jadi jelas, dia tidak putih supaya kulit lain, dia ada sikit warna macam perang sikit, lepas tu dia ada bulu halus. Cuba kita tengok sini. Jadi cap kenabian ini ataupun tanda kenabian ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran dan sebagai ciri kenabian. Mana dalam kitab Taurat, Injil, kitab-kitab Samawi sebenarnya memang ada sebut ni ada sebut. Para ahli kitab mengetahuinya berdasarkan kitab-kitab yang mereka pelajari, bahawa tanda tersebut adalah tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan disebutkan nanti riwayat Salman ketika mendengar tentang Nabi. Salman ni antara hak mari daripada nun, dia boleh baca kitab Salman ni. Dia boleh baca kitab-kitab Samawi lah sebelum tu, sebelum Quran. Ia menemui Nabi dan mencari-cari tanda tersebut hingga dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Tu Salman. Salman ni mari daripada Parsi tu. Dia dengar orang kata Nabi lahir dah di Wadil Quran. Masa tu disebut Wadil Quran. Baik, kita tengok hadis ke-16 hadis ke-16. Ana pun tidak tulis di sini berapa hadis dia ni. Patut kena tulis ini. Tak apalah. Kita berapa ana pun tak cek. Daripada 16 berapa 20 berapa? Sampai berapa tu? 23. Mana hadis 16 hingga 23 kena tanda situ, tulis atas tu 16 hingga 23. Jadi berapa hadis tu? 16 mas kita berapa 8 dah. 16 pak siapa 7 lah. 7 7 hadis. Okey. Baik. Hadis yang pertama, iaitu hadis yang ke-16. Wa bi qala hadatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah ataupun wa da'a liyal barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ih. Wudu ni air. Wudu perbuatan mengambil wudu dia panggil wudu. Kalau wa terbagi atas jadi air wudu. Wudu. Wa kuntu khalfa zahri fa nazartu ila al khatam baina katifayhi fa idha huwa mithlu zirril hajalah. Baik. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada As-Sa'id bin Yazid. Ini riwayat daripada As-Sa'id bin Yazid. Dia kata makcikku, mana jaluk makcik dia ni, makcik dia mak dau dia dari sebelah mak dia, mengajakku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian dia kata, makcik dia lah katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara aku ni tak sihat ni, sakit ni. Tu dia ayat gitu. Anak keponakan tu anak dara lah. Anak dara saya ni sedang sakit ni. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku, kata As-Sa'ib, dan mendoakan agar aku mendapat berkat. Dapat berkat mana sembuh dan ada kebaikan selepas tu. Itu makna berkat, bukan sembuh saja. Sebab tu setengah ulama dia kata molek kita bisa kita tengok sakit, ya Allah berkatilah dia. Berkat mana sembuh, kemudian ada kebaikan. Dia dua makna sekali. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nabi doa supaya dia diberkati dan Nabi ambil wudu. Kemudian aku meminum air lebih wudu tersebut ada dalam baldi, dalam bekas itulah aku minum. Sebab Nabi ambil wudu, kita tengok dia celup. Jadi maknanya tangan Nabi kena air tu. Ambil boleh minum. Tu.
Ni setengah ulama kata ni khusus untuk Nabi lah. Tok guru jangan terbewak gitu. Mari. Tok ayah Nabi wudu. Lalu pakat minum. Jangan buat kerja lagu tu. Ni untuk Nabi ni. Untuk Nabi. Lepas tu kita nak minum personally minum tak ada masalah. Tapi jangan buat kerja lagu tu untuk orang lain minum. Personally ke lebih habis dia minum saja. Dia kata muka Nabi minum, aku minum juga. Tapi dia tak suruh orang lain minum. Tidak kata mai. Dia panggil bobok tabi'in suruh minum. Ayah akan wudu. Dia sendiri minum. Betul nak kata jangan amal ni. Jangan amal untuk orang lain. Ni berkat-berkat ni khusus untuk Nabi. Kalau kita nak orang lain berkat, kita nak tahu mana. Baik. Kemudian aku berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia duduk di belakang Nabi. Maknanya pada waktu ni bukan Nabi tak pakai baju. Nabi orang panggil tak apa? Kaisebah. Tak pakai baju. Tutup ni. Tak nampak di belikat ni. Nampak lah. Maknanya sebab tidak pakai baju. Cuma ada tutup. Sebab setakat anak ngaji dan Maulana pun sebut, dia kata tak ada. Sebut Nabi ni terdedah. Tubuh tak pakai baju depan orang gitu. Cuma dia turun tanah tu ada, dia letak kain serba tu nampak belikat sikit. Tu sahabat kata nampak putih-putih, dia angkat tangan nampak tu ada. Tapi nak kata tak pakai baju langsung, pakai kain pelekat gitu kata. Atau pakai baju seluar sport boleh pakai tu dia siruk tu lah. Zaman Nabi seluar lagu tu. Tak ada. Mesti Nabi letak juga kain. Tu. Tak apalah, cuma dia kata, Said kata aku duduk di belakang Nabi. Dan aku melihat tu jelas, aku nampak tu tanda ke Nabi ada di antara dua pundak beliau. Mana atas ni? Mula dia selok ke lagu mana nampak. Dan dia kata ukuran dia cok tu tanda tu seukuran telur hajalat. Sani sebut pati ni. Tak apalah kita tengok kan. Tu kata Sa'ib bin Yazid. Baik, cuba kita tengok. Perkataan makcik dia ni, dia kata makcik dia tu lah. Makcik Sa'ib tadi. Dia ajak aku menemui Nabi. Ibnu Hajar kata, saya pun tak tahu siapa dia, nama makcik dia. Tak boleh nak kesal, tak boleh nak rujuk. Habis Ibnu Hajar kata, saya pun tak tahu. Tapi dia ayat makcik dia lah. Makcik alik mak dia. Tahu mana makcik alik mak dia tu? Bahasa Arab ni dia ada. Bahasa Arab ni dia style lagu tu. Khalati. Khalati ni bila sebut khalah ni maknanya balik mak dia lah. Kalau khal maknanya pak dara balik mak. Khalati mak dara balik mak. Kalau balik pak pula ammun. Ammah tu maknanya mak dara balik pak. Gitu. Gitu. Sebab Nabi kata kan masa Abu Talib tu, ya ammi. Tu balik ayah dia tu. Wahai pak cikku, pak cik alik ayah dia. Ya ammi, qul la ilaha illallah wa hajju bihi indallah. Wa hajju bika bihi indallah. Pocik mengucap sekali la ilah, biar masuk Islam, biar tak ada buat apa-apa pun, saya akan bela pocik di hadapan Allah. Tapi takdir Tuhan nak macam mana, mati dalam keadaan tidak Islam. Itu riwayat sahih. Baik, cuba kita tengok di sini yang kedua lah. Yang kedua perkataan dia, kemudian dia kata wahai Rasulullah, ni makcik dia katalah, anak dara dia cerita, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara saya ni sedang sakit. Maksudnya menderita penyakit. Disebutkan dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari bahawa dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya mana anak dara saya ni sakit, ni mana sakit gelecoh ke jin jatuh lah. Jatuh. Oleh kerana itu sebahagian ulama berpegang pada riwayat dalam Sahih Bukhari ini sehingga mengatakan sakit tu sakit kaki macam gelecoh lah. Enggak budak kan. Bunga-bunga agak rebah kat sakit kaki. Sedangkan Al-Hafiz Ibn Hajar kata anak itu mengeluh sakit di kakinya sebagaimana terdapat dari riwayat kuat dari jalan lain. Maknanya betul lah sakit kaki lah. Riwayat Ibn Hajar pun kata sakit kaki juga. Kalau Bukhari pun sakit kaki juga tapi ki jatuh. Tetapi dalam Bukhari itu tak sebut terai sakit kaki, cuma dia ayat jatuh. Jadi Hafiz Ibn Hajar sebut berdasar pada Muslim lah tu. Dia kata jelas dia sebut sakit ni wajak ni maknanya denyuk. Wajik tu makna denyuk sakit. Cuba tengok alif atas tu muka surat 58 kan, waji'un ukhti waji'un, sakit tu denyuk. Tu wajik tu denyuk. Ayat ke dia ikut bahasa itu ni?
Kalau bahasa standard denyut. Nak wan aku. Payah juga tu. Nak ya denyut ni. Ngetok berat ada denyut. Tak boleh tahu. Kalau kita duduk luar, kalau orang dengar lah denyut. Tak faham. Wajib jenis pasien dia tidak kata sakit itu ngak tu denyut. Ngetok lah. Pasal luar aku ngetok. Kelantan juga satu. Denyut lah. Lepas tu nak faham tu kiyah mula lah tu. Kelantan mesti faham tu. Baik. Itu wajib tu. Baik, yang ketiganya, perkataan makcik dia tu, kemudian beliau mengusap kepalaku. Dia ceritalah, itu ceritalah ni. Anak Daud dia gosok. Bila makcik aku ayat gitu, maka Nabi pun usap. Nabi buat gini lah. Biasa Nabi pala budak dia gosok gitu. Gosok ni besar ni lah, bukan masa kecil melepas akikah tu dok tu, waktu gong tu. Waktu tak dok tu. Ni masa besar dah ni. Besar pun masih budak lagi lah. Mengusap kepala anak kecil adalah bentuk kasih sayang kepada dia. Kemudian dia meletakkan tangan pada bahagian tubuh orang sakit adalah bentuk penenangan kepadanya. Merasakan sebahagian penderitanya, seperti panas tubuhnya, detik jantungnya cepat dan lain. Nabi buat gini biasa. Nabi kalau kita tengok orang sakit, dia letak, dia kata sakit kaki, Nabi letak. Bukan Nabi berobat. Sebab gini dalam riwayat kata Nabi tak buat gitu. Sebab tu mukjizat Nabi Isa dah tu. Tu Jadi kalau letak sebab kita sakit kat letak, tengok panas, lepas tu doa, baca bismillah, berkat bismillah, minta sembuh. Tu tak apa gitu. Jangan pergi buat apa. Nampak macam bomo tu, tak satu bang buat lah lagu tu. Tapi letak tu atas rasa nak supaya dilihat simpati. Lepas tu masa tu nak tuhur, insya-Allah mudah-mudahan dengan sakit ni Allah bersihkan dosa, ataupun Allahumma bariklah, ya Allah bersihkanlah dia, berkatilah dia. Itu tak apa gitu, tidak salah, boleh situ. Kecuali kalau sakit itu sakit yang melibatkan jenis berjangkit, jadi nak setu-setu pun kena tahu dulu nyakit ni pasal mana. Setu-setu klik dia pula kena selewat tak dia pula. Gitulah. Jadi yang keempatnya, dan kata Sa'id lagi, dia kata, dan Nabi doa aku supaya dapat berkat. Nabi doa keberkatan untuk aku. Yang dimaksudkan dengan berkat ini adalah mendapat kebaikan berlipat kali ganda dan berterusan, banyak berterusan lah maksud Ispan sebut sana. Baik, seterusnya. Dan Allah benar-benar memakbulkan doa Nabi SAW agar Sa'id bin Yazid ini dapat berkat. Juga disebutkan dalam beberapa kita kata teks hadis di dalam Sahih Bukhari daripada Ju'aid bin Abdurrahman, bahawa dia berkata, aku melihat As-Sa'id bin Yazid ketika umur 94 tahun. Panjang maulid umur 94 tahun. Dia masih sebagai laki-laki tegak, tak belok lagi belakang itu. Umur 94. Itu umur 50 pula yang dewasa tu. Tu. Dia menyatakan, sesungguhnya aku menyedari bahawa aku dapat menikmati pendengar dia sendiri aja masa umur 94 tahun tu. Dia kata aku boleh pendengar aku ni memang molek lagi. Dan penglihatan aku pun molek. Maknanya boleh nampak dengan jelas umur 94. Ini berkat doa Nabi lah, dia kata. Doa Rasulullah doa khusus pada aku. Berkat ni dah, dia kata. Lengor pun tidak Kelantan tidak meleng je tak bahasa Kelantan boleh dengar molek, mata boleh melihat molek, umurnya 94 tahun. Baik. Jadi makcik aku bawa aku jumpa Nabi, kemudian dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara saya ini mengeluh sakit, tolong berdoalah kepada Allah untuknya. Kemudian beliau sallallahu pun mendoakan untukku. Jadi umur dia lebih 90 tahun, tetapi badannya masih padat, kuat dan tegak. Di tubuhnya tidak ada keriput. Tidak jenis keriput. Jadi kita panggil, kalau tu keduk, tak ada keduk pun. Nampak macam orang muda seolah lagi tu. Atau punggungnya bongkok sedikit, tidak belok pun, tegak molek lah. Dia masih dapat mendengar dengan baik dan melihat dengan baik. Ini adalah kerana berkat doa Nabi SAW. As-Sa'id ni adalah sahabat yang wafat paling akhir di Madinah. Dia mati pada tahun 91 Hijrah pada usia 90 tahun. Moga akhir sana At-Tufail ni. Abu Tufail ni. Baik. Kemudian
Dan beliau berwuduk. Ni cerita daripada Sa'id lagi lah. Dia kata kemudian Nabi pun ambil wuduk, kemudian aku meminum air hak lebih dalam bekas tu. Hak bekas lebih Nabi ambil wuduk, aku minum. Maksudnya Nabi SAW berwuduk, kemudian aku minum dari air daripada bekas air wuduk, iaitu air yang menetes dari tubuh beliau yang mulia tu. Jadi air itu masuk dalam bekas tu. Ini adalah salah satu, ni kita bincang depannya lebar dalam Nasa'i. Ini adalah salah satu bentuk mencari berkat, iaitu mencari berkat dari air ludah, rambut dan bekas air wuduk Nabi SAW. Ini adalah benar, nyata dan berkhasiat sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak dalil dan banyak nas yang membenarkannya. Jadi para sahabat pun sering juga buat gitu. Manakala air lebih Nabi tak ambil. Cumanya sahabat kena ingat ni, sahabat ni buat air lebih hak dia minum, hak dia ambil, bukan air orang lain. Misalnya dia ambil wuduk ke, air moga air tu ada lagi patut titik pada tubuh masuk itu lah, dia minum, nak ambil berkat untuk diri dia sendiri. Dia tidak suruh orang lain minum. No. Jadi mencari berkat seperti ini berdasarkan kesepakatan para ulama ahli ilmu merupakan kekhususan bagi Nabi saja. Sehingga tidak boleh mencari berkat dari air ludah orang lain selain beliau sallallahu, atau mencari berkat dari rambut orang lain selain pada beliau sallallahu, atau mencari berkat dari keringat peluh orang lain selain pada beliau, atau mencari berkat dari air lebihan wuduk orang lain selain beliau. Ini adalah benar-benar ni air hak Nabi tu. Kita tak boleh buat gitu untuk Allah. Lepas tu kita nak minum di air lebih hak kita. Tak apa tu. Dah kita ambil ada, kita nak minum sikit. Sebab saya Ali buat. Aku pun tak tahu apa. Dah Nabi buat, aku buat ke? Bila dia ambil wuduk, air lebih dia minum. Untuk diri sendiri. Jangan kita kata air hak saya ni lebih ni, kalau bui minum kan anak jadi juh lebih juh repot dia tu. No. Tak usah buat kijang lagu tu lah. Buat kejut orang taruh pasal. Ini khusus untuk Nabi dan tidak boleh diklaim, didakwa oleh orang lain meskipun orang itu sangat mulia, ulama besar, tak boleh dakwa lagu ni. Ini khusus untuk Nabi. Jadi Syekh Dr. Abdul Razak sebut ni takut salah faham lah, sebut lalu awal-awal tu bukan boleh kira anak muridnya ada gang tu. Takut ada jenis gitu ayat awal-awal lagi. Jangan salah lah bagi-bagi lagu ni. Baik, yang keenam, kemudian aku berdiri, ni kata Sa'ib lagi, As-Sa'ib lagi. Kemudian aku berdiri di bahagian di belakang Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sa'ib berdiri di belakang punggung Nabi. Boleh jadi juga dia sengaja, boleh jadi juga. Ana pun sebenarnya nampak gitu juga masa ana baca ni. Cerdik juga budak ni pun. Peluang ingat mudah ke nak tengok? Cerdik juga dia tu. Kalau tidak dia tak boleh nak ayat kita. Ya. Boleh jadi juga, boleh jadi. Dia sengaja di belakang untuk melihat tanda kenabian yang kemungkinan ia sudah pernah dengar tetapi belum lihat. Dia mau itulah masa ni, peluang ni. Akan kerana berdirinya ia kebetulan sahaja, boleh jadi juga. Ataupun secara kebetulan saja tu, tidak niat pun gitu, tiba-tiba nampak, kebetulan nampak. Dia lihat tanpa sengaja, boleh jadi juga. Tapi tak betul benar lah dia. Orang lain duk dengar cerita gitu ya. Dia ni boleh tengok dengan mata lendar dia. Tu bahasa Kelantan, mata lendar tu. Boleh tengok dengan mata kepala dia tu. Ini satu kelebihan juga. Jadi kita duk dengar dia ni. Duk dengar dia raya kan. Baik. Kemudian kata Sa'ib, dia kata aku melihat cap kenabian tersebut ada di antara kedua pundak. Ni pundak ni lah, pundak ni. Bahu Nabi. Tu. Penjelasan ini bukan menentukan posisi cok itu secara pasti. Sebab tu nak kata dia bergerak masa dia tengok tu, dia kata duduk antara dua pundak. Boleh jadi duduk bawah sikit, tapi ada di belikat pun ada dalam riwayat. Tapi bukan ayat situ posisi yang tepatnya gitu sama, duduk situ sama, tidak gitu. Akan tetapi maksudnya adalah posisi itu dekat, berdekatan, lebih kurang sekitar tu lah duduknya. Tu maksud dia, bukan tentu duduk di antara dua pundak tu. Tidak. Kerana sebenarnya cop kenabian itu tidak tepat berada di tengah-tengah antara kedua pundak tu, tetapi lebih dekat kepada pundak sebelah kiri mengikut riwayat lain. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dan hadis-hadis pendukung lainnya. Hadis-hadis menyebut kata cerita ni sebut duduk, bukan duduk tengah tu, duduk sebelah kiri. Lebih kurang itulah tepat dianya. Boleh jadi di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahawa posisi tersebut adalah posisi yang lebih dekat dengan jantung. Ada ulama sebut gitu.
Baik, seterusnya saya ambil sedikit lagi. Kita habiskan di sini. Kemudian dia kata sahih cak tu, tanda tu sebesar 3 halajat. Jadi penulis ketika menyebutkan hadis ini dalam kitabnya Al-Jami', mana penulis maknanya Imam Tirmizi lah. Dalam kitab Jami' ni mana Sunan Tirmizi. Jami' sini makna Sunan Tirmizi. Dia kata erti 3 halajat adalah 3 burung halajat. Hajalak. Bukan halajat, hajalak tu. Pendapat ini diperkuat dengan adanya penafsiran terhadap beberapa hadis yang menyerupakan tanda kenabian tersebut dengan burung merpati. Dia tu ada dalam penafsiran ulama. Seperti hadis yang akan disebutkan selepas ni. Kemudianlah, telur burung merpati itu ukurannya mirip dengan telur burung hajalak. Ana pun tak sempat nak cek, tak tengok sebelum ni. Sebab dia lebih kurang, sebab setengah dalam riwayat sebut tu mana lebih besar daripada burung merpati, ada juga sebut. Sebahagian ulama menafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan hajalak adalah sesuatu yang diletakkan di tempat tidur seperti kubah. Dan yang dimasukkan dengan zid di atas diterjemah dengan telur adalah benjolan di puncak kubah tersebut sebagai pengikat kain-kainnya. Dan zid kubah itu ukuran juga mirip dengan ukuran telur burung yang disebut zid ni. Makna ni kubah besar, orang letak macam mata tu, orang panggil dia tu macam perhiasan dia tu lah, letak tepi-tepi nak hias dia besar. Sepakat tu kayu otin apa dia kadang-kadang dia letak macam manik tu kan. Jenis gitulah. Jenis lagu tu. Cuma ni hak jelas akhirat pun kita akan jumpa kalau kita baca. Dia kata lebih kuat tu lah. Sebesar burung, dia setengah kata besar sikit daripada telur burung tu. Hajalak abu merpati ni saiz telur tu lebih kurang. Itu maksud dia nya. Nak yang tidak besar. Sebab tu gua masa itu dia kata lebih kurang duit 50 sen tu. Gitulah lebih kurang. Kalau duit 50% lah ni kecil. Hak dulu. Hak dulu. Baik, hadis 17 ni kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Kita berhenti setakat tu dulu. Hak ni 7 hadis sajalah. Okey, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.